Yahudi pun biasa main singgah di Pulau Pinang. Ada furuk Yahudi dulu jalan Yahudi Road. Tak percaya pergi tengok ni. Tapi ludah boleh lah. Ulama-ulama ni bila dia faham, dia lain cara dia berinteraksi dan cara responnya dengan orang yang bukan ulama. Saya ambil contoh almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Bila dia main ke darah hadis dulu ni, dia ada daurah kitab dia Isra' Mi'raj yang diterjemah daripada kitab Nurul dia Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, dalam bicarakan tentang isu Palestin. Kan hari ni kita semua duk bincang isu Palestin, marah kat Zionis. Baru ni program 10K himpunan pakat PIN, alhamdulillah. Cuma saya tak ada kesempatan nak pergi. Yang pergi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pahala saham kita, tanda kita menyokong saudara-saudara kita, dan juga kita membanteras mereka yang melanyak Zionis ni, yang melanyak ataupun menzalimi saudara-saudara kita. Tapi Masya Allah, yang kata Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ni, dia kurai, dia kata apa masalahnya kalau Zionis ataupun Yahudi tawan Palestin daripada sebesar-besar Palestin jadi besar Gaza, dan semua orang Yahudi hari ini berpusat di Palestin. Dia kata apa hikmah dia? Hikmah dia memang satu hari nanti, di hari akhirat nanti, kita akan berperang dengan orang Yahudi. Yang asal sifat orang Yahudi ni dia Badwiyan. Dia ni antara maksud Badwi ni adalah hidup dia berpindah randah. Pindah randah daripada satu tempat ke satu tempat, satu tempat ke satu tempat. Mereka akan pergi ke satu tempat, ada lembah, ada wadi, habis sampai ayak tempat tu, mereka pergi pindah tempat lain. Dan itu yang berlaku dalam kehidupan mereka. Mereka pindah randah. Bahkan mereka dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas sifat ingkar mereka untuk masuk ke dalam Palestin satu ketika dahulu setelah mereka mendapat nikmat lepas daripada cengkaman Firaun. Berapa ratus tahun mereka berada dalam cengkaman Firaun, tiba-tiba Nabi Musa AS membebaskan mereka. Ya, boleh rantah Laut Merah apa semua, dan akhirnya nak masuk ke Palestin mereka tak mau, dan akhirnya mereka disesatkan dalam permukaan Tih, dalam padang Tih itu 40 tahun mereka disesatkan dalam tu. Pusing-pusing mana tang tu, pusing-pusing mana tang situ, sehingga Nabi Musa pun wafat dalam tu. Dan pada waktu tu cerita panjang lah, nanti kita sampai tak ayat dah kita akan cerita. Dan akhirnya mereka bertebaran ke seluruh dunia. Puak tu sikit tebak, puak tu sikit tebak di seluruh dunia, merata di Eropah dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan kita yang tak tahu lagi, Yahudi pun biasa main singgah di Pulau Pinang. Ada furuk Yahudi dulu jalan, nama jalan Yahudi Road, 200 furuk lah. Tak percaya pergi tengok ni. Tapi ludah boleh lah. Lah ni dia tukar nama jalan. Saya pun heran, pasal Yahudi boleh main pilih Pulau Pinang. Mati kat sini apa tu? Tu nak abang kata dia pun bertebaran di seluruh dunia. Puak ni bersikit, puak ni bersikit. Mereka tak ada tempat, mereka tak ada negara. Merata mereka pergi. Dan di antara merata-merata tu Pulau Pinang. Saya pun tak tahu ada keturunan Yahudi terlepas mai kita. Minta apalah, keturunan Yahudi pun tak apa Islam. Mukminin yang keturunan Yahudi yang dilaknat ni dia tak masuk Islam. Lepas tu jadi ancaman pada orang Islam. Hak tu yang dilaknat, tak apa lah. Tapi nak abang kata istimewanya Bobby kita ni, Pulau Pinang ni, Yahudi biasa main singgah. Ada mereka punya perkuburan dah, boleh pergi ziarah, pergi tengok. Tu sejarah berapa ratus tahun ni tu bertebaran mereka ni. Sehinggalah mereka ni bergabung, macam-macam muktamar yang mereka buat, macam-macam convention yang mereka buat, mereka nampak bersatu akhirnya dengan mendapat sokongan daripada negara-negara besar, dan mereka menubuhkan negara haram. Kita nampak itu satu side kita zalim apa ni, tindah rakyat Palestin sebagainya. Tapi side orang berilmu, dia kata ni dah sampai masa dah. Ini hikmah akhir zaman. Senang nanti bila perang, tak payah kita nak pecah tentera. Semua pergi lungguk tangan Palestin tu je, boleh bunuh semua orang Yahudi. Sagi kot nak main ke Pulau Pinang sikit, dia ada keturunan sagi bagi Yahudi tahun ni nak kena pergi Eropah pula,
saya nak kena pergi Thailand pula, saya nak kena pergi Amerika pula. Allah berkata lah Yahudi jenuh. Lah ni semua nak kumpul dalam situ. Makin banyak dah kumpul di situ. Akhir zaman, orang Islam akan perang, dan pada waktu itu orang Yahudi bertempiran lari. Dan batu pada waktu itu boleh bercakap, belakang aku ni ada orang Yahudi, wahai orang beriman, mai bunuh tak mereka. Pokok boleh bercakap. Satu hari nanti nak dengar pokok boleh cakap, boleh tengoklah nanti insyaAllah. Dah kalau macam tu cara orang berilmu, ulama memberikan komentar terhadap isu Palestin almarhum. So apa persiapan kita? Lagi bersemangat nak berjihad lah. Mungkin buat persiapan, kuatkan stamina. Nak pergi haji pun dia cek gula. Tahu nak pergi haji kan, dia cek ada analisis ke tak ada analisis. Tambah nak pergi perang, hak jenis kalau penyakit ni awal lagi kena tolak. Kenapa siap kan? Kalau kita nak jadi orang yang mati syahid dan terus masuk syurga tanpa hisab, inilah peluang. Kita dah kena persiapkan jasmani. Mungkin dah ada orang dah praktis bermain senjata, dia kumpul keris tak, dia kumpul pedang tak, apa tak. Satu hari nanti mana nak guna mana tu. Dah bukan ni pasal resin ke apa kan, dah bukan pasal ganas ke apa. Memang satu hari nanti akan berlaku peristiwa di akhir zaman. Kita akan berada di belakang Nabi Isa alaihissalam, dan Imam Mahdi akan menentang bersama dengan Dajjal laknatullah. Itu dia punya hikmah apa yang berlaku di bumi Palestin, dan semua orang Yahudi pergi ke situ. Ada di situ, tak ada tempat lain lah, ada di Palestin. Dan di situlah akan bertempiaran lari orang-orang Yahudi ke atas muka bumi ini. Mereka tak boleh lari dah hari itu, akan tamat semua riwayat orang Yahudi. Tamat semua. Orang Yahudi, orang Nasrani, semua habis. Orang yang kafir. Jadi bila kita fikir betul dia, view orang beriman, orang yang berilmu lain. View kita mungkin semangat, tapi view kita takak semangat hari itu, tapi bila dia ajak perang tak berani ni. Ini adalah sebahagian daripada kedudukan para alim ulama. Dia mengajak kita ni untuk berfikir, mengajak kepada kita untuk jadi orang yang nak mencari hikmah di sebalik apa yang berlaku. Itulah yang kita boleh ambil salah satu hikmah kenapa orang Palestin dilanyak pada hari ini, dan kenapa orang Yahudi berleluasa. Memang masa mereka hari ini dikumpul ramai-ramai di situ. Satu hari nanti kita umat Islam tak payah beli tiket kapal terbang untuk pergi beli tang lain, kita beli tiket kapal terbang untuk pergi ke Palestin saja.